yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Risalatul Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka di dalam pengajian kitab Risalah Al-Jami'ah, kita sedang membicarakan tentang syarat-syarat sahnya Jumaat dan juga syarat-syarat bagi sahnya khutbah, dan kita telah membicarakan kesemuanya. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan kepada bahagian yang mana penulis mengatakan wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardu kifayah. Yani maksudnya salat jamaah dengan salat janazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Yani fardu kifayah maksudnya kewajipan itu dikenakan ke atas masyarakat. Kalau sekiranya sebahagian daripada masyarakat melaksanakannya, maka kewajipannya terangkat. Berbeza dengan fardu ain. Fardu ain ini kita mengatakan diwajibkan atas tiap-tiap individu. Jadi di sini penulis mengatakan salat jamaah dengan salat janazah, kedua-duanya adalah fardu kifayah. Jadi kita boleh faham maksud ini. Kalau sekiranya dalam sebuah kampung ataupun masyarakat tidak ada solat jamaah, semua orang berdosa. Kalau dalam satu kampung ataupun satu daerah ataupun satu masyarakat tidak ada orang melakukan solat jamaah secara terangan, maka semua orang dalam kampung tersebut berdosa. Jadi di sini maksudnya bukan maksudnya orang melakukan solat jamaah di rumah masing-masing, tak cukup. Tetapi maksudnya adalah dia melakukan solat jamaah di sebuah tempat yang terbuka. Sebuah tempat yang terbuka, yang mana orang kalau datang daripada luar tahu ini tempat dilakukan di dalamnya solat jamaah, baru kita mengatakan fardu kifayah terangkat. Jadi ulama kita meletakkan syarat, bilakah solat jamaah kefarduannya terangkat? Apabila kita melaksanakannya di sebuah tempat yang mana kita menghidupkan syiar. Kalau orang daripada luar datang, dia tahu ini adalah tempat yang mana orang Islam melakukan solat jamaah seperti masjid, maka ini kita mengatakan sudah mencukupi bagi kita melaksanakan fardu kifayah. Jadi kita di Singapura ini kita tidak menghadapi masalah ini. Di Singapura ini kita ada banyak masjid, tidak ada masalah. Jadi fardu kifayah terlaksana. Tapi kalau kita pergi ke sebuah tempat, misalnya satu pulau ini sebagai misal, ada ramai orang Islam, tetapi tidak ada masjid ataupun tidak ada tempat yang didirikan solat jamaah, tak bersyarat masjid, walaupun tanah lapang. Misalnya kita menjadikan tanah lapang ini tempat yang mana kita melakukan solat jamaah 5 waktu, semua orang nak tahu, semua orang nampak, dilakukan iklan, ini sudah mencukupi. Tetapi lebih afdal kalau kita bina masjid. Lebih afdal kalau kita bina masjid. Jadi ini adalah perkara yang pertama, salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Dan juga salat janazah. Kalau sekiranya ada orang meninggal dunia di sebuah daerah, kalau sekiranya tidak ada orang melakukan salat janazah ke atasnya, semua berdosa. Semua orang dalam kampung semua berdosa. Jadi minimum satu orang melakukan salat janazah. Kalau sekiranya satu orang melakukan solat janazah, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Nah, jadi di sini penulis mengatakan kedua-dua ini hukumnya adalah fardu kifayah. Wal idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat. Manakala beliau mengatakan solat hari raya, solat hari raya Idul Fitri, solat hari raya Idul Adha, al-idan wal kusufan, gerhana matahari, gerhana bulan, wal witr, solat witr, kesemua ini beliau mengatakan sunanun muakkadat,
dia adalah sunnah muakkadah. Kita ada beza di antara fardu kifayah dengan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah maksudnya sunnah yang ditekankan. Nabi SAW tidak meninggalkannya. Maka di sini kita mengatakan ini adalah perkara yang ditekankan, yang hampir menjadi wajib. Hampir ini menjadi wajib. Maka ini kita mengatakan sunnah muakkadah. Jadi solat hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, solat hari raya Idul Adha, solat witir dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa kadza rawatibus salah. Begitu juga dengan solat rawatib. Solat rawatib adalah solat qabliyah dengan ba'diyah. Misalnya sebelum kita melakukan solat zuhur, 2 rakaat qabliyah adalah sunnah muakkadah. 2 rakaat selepas zuhur ba'diyah sunnah muakkadah. Begitu juga dengan selepas maghrib, begitu juga dengan selepas isya, begitu juga dengan sebelum subuh. Kita ada 10 muakkadah. 10. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isya, 2 sebelum subuh. 10 ini adalah sunnah muakkadah. Manakala kita ada sunnah ghairu muakkadah, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Jadi kita ada berapa? 12. Dari 10 ini kita muakkadah, 12 ghairu muakkadah. Yani ghairu muakkadah seperti mana kita mengatakan dia berbeza. Yani Nabi SAW kadang-kala meninggalkannya seperti dalam safar dan sebagainya. Tetapi muakkadah tidak. Nabi SAW tidak meninggalkannya. Walaupun dia meninggalkannya, dia melakukan qada. Kita ada hadis berkenaan dengan qada'nya Nabi SAW bagi solat rawatib. Maka di sini ulama kita mengatakan hukumnya ada sunnah muakkadah, maka dia hampir ini kepada wajib. Wa duha wa tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Jadi beliau mengatakan manakala solat duha, solat tarawih, dia adalah sunnah yang mana di dalamnya ada kelebihan yang besar dan pahala yang besar. Kita ada solat duha sebagai misal. Solat duha hukumnya sunnah. Solat tarawih hukumnya sunnah. Maka di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pahala yang besar. Jadi tidak wajar bagi seorang mukmin tidak melakukan solat duha dan tarawih. Tidak wajar bagi seorang mukmin tidak melakukan solat duha. Sebab solat duha ini, barang siapa ini yang melakukannya, maka dia telah mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut atas nikmat yang Allah telah memberikan kepadanya dengan 2 rakaat. Seperti mana mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau kita faham ini makna ini, maka kita tidak akan meninggalkan solat sunat duha. Jadi kita cuba insya-Allah kita hidupkan sekurang-kurangnya solat sunat rawatib dan solat sunat duha dan witir. Sekurang-kurangnya solat witir ini kita melakukannya 3 rakaat. Dan solat witir ini adalah daripada solat yang mana Nabi SAW tidak meninggalkannya sama sekali. Solat witir. Dan daripada solat ini yang paling afdal di kalangan solat ini rawatib. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita taufik, yakni dapat kita mengamalkannya. Ini semua kita mengatakan selepas kita melakukan solat fardu 5 waktu. Jadi kita melakukan solat fardu 5 waktu dan selepasnya kita menghidupkan solat-solat sunnah. Dan ini yang penting. Sebab solat-solat sunat ini dia menampalkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Jadi apabila kita melakukan solat sunat, maka dia menampalkan kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Dan solat sunat ini mendekatkan kita kepada Allah. Dan ia menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita ada hadis qudsi, yang mana Allah mengatakan wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekati aku dengan melakukan apa yang disunatkan sehingga aku mencintainya. Maka di sini ulama kita mengatakan
Apabila kita melakukan perkara yang disunatkan, kita mendapatkan mahabbah daripada Allah. Dan apabila kita mendapatkan kecintaan daripada Allah, seperti mana hadis ini mengatakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa idza sa'alani la u'tiyanna wa idza ista'adha minni la u'idhanna. Yani aku adalah pendengarannya apabila dia mendengar, aku adalah penglihatannya apabila dia melihat, apabila dia berdoa kepada aku, pasti aku akan mengkabulkan. Maka daripada sebab doa kita dikabulkan adalah apabila kita melakukan apa yang disunatkan. Itu sebab kita sebagai seorang mukmin penting untuk kita memahami perkara ini, supaya insya-Allah kehidupan kita diberkati oleh Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya penulis mengatakan as-saum. Sekarang pula ini bab puasa. Kebetulan kita insya-Allah tak lama lagi akan masuk ini kepada bulan puasa. Jadi kita dah habis bab salat, masya-Allah. Di kitab Risalah Jamiah, kitab yang ringkas. Selepas ini bab salat, penulis membicarakan tentang bab puasa. Jadi di sini beliau mengatakan as-saum. Perkataan ini as-saum ini dalam bahasa Arab ini maksudnya al-imsak. Imsak maksudnya menahan diri. Menahan diri. Dalam istilah maksudnya adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu definisi. Dan puasa ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ini Nabi SAW apabila hijrah ke Madinah, belum ada puasa Ramadan. Di Makkah belum ada puasa Ramadan. Tetapi apabila Nabi hijrah di Madinah, dia mendapati orang Yahudi puasa. Jadi dia pun tanya, kenapa orang Yahudi ni puasa? Maka dikatakan mereka puasa sebab ini adalah hari yang mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Itu adalah pada hari apa? 10 Muharram. Maka Nabi SAW mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa AS daripada kamu. Nabi memerintahkan sahabat-sahabat ini puasa. Puasa Ashura menjadi wajib pada awal Hijriah. Tetapi apabila masuk ini kepada tahun yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yani wahai mereka yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan atas umat yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Maka sekarang ini puasa Ramadan menjadi wajib sampai hari ini. Jadi kita ada dalil daripada Al-Quranul Karim, kita ada dalil daripada Sunnah, sebab puasa ini daripada rukun Islam. Dan kita ada dalil ijma', semua ini ulama sepakat puasa adalah wajib. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia terkeluar daripada agama Islam, sebab ini adalah perkara yang terkenal di dalam agama. Maka beliau mengatakan wa amma as-saumu fa huwa salisu min arkanil Islam. Puasa ini adalah rukun yang ketiga daripada rukun Islam. Fa huwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Penulis mendatangkan istilah definisi apa maksud puasa dalam hukum syarak. Dia mengatakan dia adalah imsak ma'ruf. Yani imsak yang diketahui. Yani kita hari ini kita tahu misalan puasa maksudnya apa? Kita tidak boleh melakukan beberapa perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita menahan diri daripada makanan dan minuman, menahan diri daripada melakukan persetubuhan dan sebagainya. Ala wajhin makhsus, atas syarat-syarat yang tertentu. Mesti ada niat. Dan begitu juga masa kita buka, yang kita mesti memastikan dah masuk ini waktu maghrib dan sebagainya. Minhu an-niyatu likulli yawmin wa niyatuha minal lail. Jadi puasa yang wajib kita niat pada waktu malam. Yani besok kita nak puasa, malam ni kita nak kena niat. Dan malam dalam Islam bermula daripada waktu maghrib. Bukan 12 malam ni, daripada waktu maghrib. Jadi apabila terbenam di matahari, dah boleh mula kita niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang kita baca tiap-tiap hari selepas solat witir, selepas solat tarawih, untuk mengingatkan jamaah tiap-tiap malam nak kena niat. Tiap-tiap malam wajib.
Jadi biasanya di Singapura adat kita mengingatkan jemaah selepas ini solat tarawih, ramai-ramai ini niat. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i diwajibkan kita niat tiap-tiap malam. Kalau kita terlupa, tak sah puasa. Terlupa, tak sah. Kita dah kena imsak, nak kena qada. Nak kena qada balik. Jadi itu sebab jangan lupa niat. Walaupun yang ni kita niat pada awal Ramadan saja, aku niat untuk puasa keseluruhan ini bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Tapi tiap-tiap hari juga ini kita melakukan niat. Jadi insya-Allah ini kita berhenti di sini. Sebab bab puasa insya-Allah minggu depan kita akan meneruskan, memandangkan kita pun nak masuk ini bulan puasa. Jadi kita pelan-pelan insya-Allah. Kalau ada jemaah yang ada soalan yang boleh tanya insya-Allah. Ya Ustaz. Kalau kita dah biasa solat qabliyah subuh dengan asar, sekali pada hari itu kita tertinggal pasal kita terlambat. Dah masuk waktu solat jemaah. Boleh tak kita buat lepas solat subuh dengan lepas solat asar? Ya, soalannya ada berkenaan adakah dibolehkan kita melakukan qada bagi qabliyah subuh dengan qabliyah asar? Jawapannya dibolehkan. Yani kita boleh melakukan qada walaupun pada waktu haram. Yani misalnya satu orang dia tertinggal melakukan solat qabliyah subuh. Selepas dia melakukan solat subuh, soalannya adakah dibolehkan saya melakukan qada bagi qabliyah subuh dalam waktu subuh? Yani maksudnya selepas saya melakukan solat subuh, memandangkan selepas kita melakukan solat subuh kita dah masuk waktu haram. Dibolehkan ke tidak dibolehkan? Dibolehkan. Tetapi lebih afdal kita elakkan. Lebih afdal kita melakukan qada pada waktu yang bukan waktu haram. Selepas matahari terbit. Ya, selepas matahari terbit 16 minit. Jadi kalau matahari terbit misalnya dari pukul 7:17 kita boleh melakukan solat. Nah, kita elakkan waktu syuruk. Kalau kita solat sunat isyraq, kita boleh sunat duha dah terangkat itu. Ini kita ada khilaf ini ulama berkenaan dengan solat sunat isyraq. Adakah solat sunat isyraq duha? Mengikut pendapat Syekh bin Hajar tak sama. Ini Syekh bin Hajar dia membezakan. Solat isyraq adalah solat isyraq, solat duha dan solat duha. Jadi solat isyraq dilakukan selepas waktu syuruk. Jadi selepas waktu syuruk kita melakukan solat sunat isyraq. 7:17. Ya, 7:17. Misalnya kalau waktu syuruk pukul 7 pagi, kita tambah 16 minit. Jadi berapa kita dapat? Kita lepaskan 16 minit. Jadi kita dapat 7:17. Tapi kalau plus minus tercepat sikit, terlambat sikit okey. Kalau tercepat sikit boleh, kalau sikit boleh. Kalau 1 minit tak ada masalah. Tapi kalau 5 minit tak boleh. Sebab ini berdasarkan ijtihad. Jadi selepas ini waktu syuruk 16 minit kita melakukan solat sunat isyraq. Tapi kalau kita menanyakan adakah dibolehkan saya melakukan solat sunat duha? Boleh. Sebab masuknya waktu syuruk dengan masuknya waktu duha sama. Selepas ini waktu syuruk. Ada beza ke tidak ada beza solat isyraq dengan duha? Ada beza mengikut sebahagian ulama. Sebahagian ulama yang lain mengatakan waktu isyraq adalah duha, duha adalah isyraq. Tetapi lebih afdal seperti mana diamalkan di Hadramaut kita membezakan. Jadi kalau kita melakukan solat selepas isyraq, kita niat isyraq. Jadi bila dah panas sikit, kita melakukan solat sunat duha, itu lebih afdal. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya saya. Kalau kita dah solat witir 3 rakaat sebelum kita tidur. Ya. Sekali malam kita bangun nak solat tahajud. Ya. Lebih baik solat witir lagi atau solat sunat? Jadi soalan menanyakan kalau kita melakukan solat witir 3 rakaat selepas solat isya. Selepas itu kita tidur. Lepas itu kita bangun sebelum subuh. Adakah digalakkan kita niat tahajud ataupun kita niat witir? Lebih afdal kita niat witir. Sebab kalau kita melakukan solat witir 3 rakaat, lebih afdal kita melakukan witir. Sebab witir ini hukumnya berbeza. Nabi SAW tidak meninggalkan solat witir dan Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabatnya supaya menjaga solat witir tiap-tiap hari sebelum tiap-tiap malam. Jadi kalau kita dah buat 3, kita buat 2 lagi. Ya betul. Sebab solat witir ini dia ganjil. Jadi kalau kita dah buat 3, maka kita buat genap. Jadi kalau kita melakukan solat 3 rakaat sebelum kita tidur, kita bangun sebelum subuh. Jadi kita nak melakukan solat witir, kita melakukan genap. Yani kita melakukan 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Jadi maksudnya kita mengkhatamkan witir kita dalam keadaan ganjil.
yang 3 tadi tambah 1 tak perlu kan? Tak perlu. Tak perlu. Kalau kita dah melakukan solat 3 rakaat, kita tak perlu tambah 1. Sebab kalau kita tambah 1 jadi genap. Jadi kita nak dia jadi ganjil. 3, lepas tu 2, 2, 2, 2. Betul. 3 2 2 2. Itu kita boleh niat witir juga lah. Ya. Selepas kita tidur, Ha. kita niat witir. Kalau kita bangun niat witir juga. Bukan tahajud. Selepas kita tidur, Kita dah complete 3 tadi. ya. Kita tidur. Kita nak witir. Sebab solat tahajud ini dia adalah solat yang kita melakukan selepas kita tidur. Apa saja solat yang kita melakukan selepas kita tidur itu tahajud. Jadi niat kita witir juga. Betul. Jadi bila kita niat melakukan solat witir itu adalah tahajud. Solat witir itu adalah tahajud. Walaupun kita boleh niat tahajud, yani kalau kita melakukan solat tahajud 2 rakaat sah. Akan tetapi solat tahajud ini dia adalah tiap-tiap solat yang kita melakukan selepas kita tidur. Ya. Tentang 2 niat sah. Salah sunat ni. 2 niat dalam satu bulan. Yang kedua kita solat taubat dan solat wudu kan. Solat Ya, kita kena lihat jenis solat. Kalau sekiranya solat sunat taubat dengan solat sunat wudu, kita boleh combine. Kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan solat sunat taubat dengan solat sunat wudu. Tak perlu ke kita lafazkan saya saja aku solat taubat dan sunat Niat ini dalam hati. Yakni bila kita melakukan takbir, ya, disunatkan kita melafazkan. Tetapi niat yang wajib ada dalam hati. Yakni bila kita melakukan takbir Allahu Akbar, itu yang kita niat. Jadi bila kita nak gabungkan, kita niat bila kita takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqabbal ma'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Khtim salihati a'malana wa ajal Allah yaqin fadl subhanahu rabbika bil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi